3 Disember, Buletin 1.30 bersama saya Azlianti Ibrahim. Tajuk utama hari ini. Bekas Ketua Audit Negara perjelas laporan 1MDB esok. Bursa Malaysia dan ringgit diniagakan tinggi susulan Washington Beijing setuju hentikan perdagang dagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengingatkan pemerintah dan anggota pentadbiran supaya melaksanakan tugas mengikut kuasa diberi dan bukannya untuk kepentingan diri sendiri. Ujar beliau, jika kuasa disalahgunakan, negara tidak akan maju dan menyebabkan kemerosotan dalam kalangan masyarakat. Berucap pada perjumpaan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya pagi tadi, Tun Dr. Mahathir mahu anggota pentadbiran faham dan jelas bahawa maksud kerajaan ditubuhkan adalah untuk menentukan negara menjadi lebih maju. Tambah beliau, menjadi harapan Kerajaan Pakatan Harapan untuk melaksanakan tugas mengikut kuasa diberi kerana kerajaan sebelum ini gagal memegang matlamat negara serta menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada mereka. Sebab itu kita perlu berhati-hati apabila kita melaksanakan sesuatu mengikut kuasa yang diberi kepada kita. Kalau kita sedar atau berasa was-was bahawa kuasa itu mungkin akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik bagi negara kita, adalah lebih baik kita tidak laksanakan kuasa itu. Adalah lebih baik kita runding dan mendapat nasihat tentang bagaimana kuasa itu nak didirikan. Tegas Perdana Menteri lagi, Malaysia perlu aman dan damai agar kekayaan negara dapat diagihkan secara sama rata bagi mengurangkan jurang antara kawasan bandar dan luar bandar. Menurutnya, ini boleh dicapai jika negara ditadbir dengan baik tanpa rasuah, selain tidak bertindak dengan sengaja mencetus huru-hara dan pemusuhan kaum. Oleh itu, apabila kita hadapi dengan masalah kerusuhan dan sebagainya, hendaklah kita tangani perkara ini dengan cara yang bijak sebagai satu pemerintah yang prihatin, yang berpengalaman, yang faham akan tujuan kita mengadakan pemerintah di dalam negara kita. Hari sama pada perjumpaan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Barisan Menteri serta Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Di pentas sama, Tun Dr. Mahathir mahu jurang kekayaan di antara kawasan bandar dan luar bandar dikurangkan dengan memberi tumpuan kepada dasar kerajaan sedia ada. Jelasnya, jika jurang terlalu besar, keadaan itu akan menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan rakyat sekaligus mengakibatkan negara berdepan pemusuhan. Bukanlah niat kita untuk menghalang perkembangan di bandar-bandar, kekayaan di bandar-bandar. Tetapi kalau jarak antara yang kaya dengan yang miskin itu terlalu jauh, maka akan timbullah perasaan iri hati dan benci. Dan akhirnya ini akan menyebabkan negara kita menghadapi permusuhan antara bandar dengan luar bandar, antara miskin dengan kaya, bahkan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Ini perlu kita elak, dan tugas untuk menentukan perkara yang semacam ini tidak terjadi, tidak menjadi lebih buruk. Ini adalah tanggungjawab kita. Kerajaan katanya mahu melihat seluruh rakyat Malaysia menikmati kekayaan dan kemerdekaan serta pemerintahan negara yang prihatin. Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan bahawa semua warga JPM bukan hanya faham cara bekerja tetapi memahami keperluan negara.
Dalam pada itu, anggota bomba Muhammad Adib Muhammad Kasim yang parah dipukul perusuh di hadapan kuil Sri Maha Mariaman USJ 25 Subang Jaya, Selangor kini tidak lagi menggunakan mesin sokongan jantung. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata, bagaimanapun Muhammad Adib masih lagi menggunakan mesin sokongan untuk paru-paru. Menurutnya, beliau dimaklumkan oleh pakar kardiotorasik iaitu Datuk Dr. Muhammad Izani Mat Taib bahawa jantung Muhammad Adib sudah berfungsi dengan sendiri. Muhammad Adib katanya tidak lagi memerlukan mesin sokongan untuk jantung, namun keadaannya masih lagi dikategorikan sebagai kritikal tetapi stabil. Mengulas siasatan terkini kejadian menimpa Muhammad Adib, Datuk Muhammad Hamdan berkata seramai 8 anggotanya sudah diambil keterangan oleh polis Jumaat lalu. Sabtu lalu, pasukan polis dan bomba melakukan lakonan semula kejadian berkenaan di lokasi kejadian bagi mendapatkan gambaran sebenar kejadian serta bukti untuk melengkapkan siasatan. Laporan Ketua Audit Negara LKAN tahun 2017 Suri 2 akan mengemukakan 298 syur penambahbaikan kementerian, jabatan dan agensi serta badan-badan berkanun. Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Mohamad berkata, laporan itu merangkumi 83 syur terhadap aktiviti kementerian atau jabatan dan badan-badan berkanun persekutuan, 42 syur terhadap pengurusan syarikat kerajaan dan agensi kerajaan persekutuan serta 173 syur bagi pengurusan aktiviti kementerian, jabatan, agensi dan pengurusan syarikat kerajaan negeri. Beliau berkata sebanyak 16 pengauditan prestasi dan 8 pengauditan pengurusan syarikat kerajaan telah dilaksanakan di peringkat kerajaan persekutuan, manakala di peringkat negeri 25 pengauditan prestasi dan 13 pengauditan pengurusan syarikat kerajaan negeri telah dijalankan. Jelas Tan Sri Madinah, pengauditan merangkumi pelbagai bidang, antaranya pengurusan program atau aktiviti, pembinaan, perolehan sistem atau ICT serta penyelenggaraan dan pengurusan hasil. Katanya laporan itu juga meliputi pengesahan penyata kewangan badan berkanun persekutuan, kumpulan wang persekutuan, akaun amanah dan agensi lain bagi tahun 2017. Menurut beliau lagi, Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan terhadap 148 penyata kewangan bagi tahun kewangan 2017 untuk badan berkanun persekutuan, kumpulan wang persekutuan dan akaun amanah serta agensi lain. Daripada jumlah itu, sebanyak 110 penyata kewangan telah diberi pendapat tanpa teguran, 17 pendapat tanpa teguran dengan emphasis of matter, 6 pendapat berteguran, 1 pendapat bertentangan dan 1 pendapat penafian. Selain itu, 13 penyata kewangan agensi masih belum dimuktamadkan, yang mana 9 daripadanya adalah kerana pengerusi lembaga pengarah belum dilantik dan mesyuarat lembaga pengarah tidak dapat diadakan bagi memperakui penyata kewangan yang telah diaudit. Prestasi pengurusan kewangan bagi 14 Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM negeri yang diaudit untuk tahun kewangan 2017 pula menunjukkan 3 JKDM mencapai tahap cemerlang, 7 tahap baik dan 4 memuaskan. Manakala prestasi pengurusan kewangan bagi cawangan Universiti Teknologi Mara di 13 negeri menunjukkan 3 kampus mencapai tahap cemerlang, 7 tahap baik, 2 memuaskan dan 1 kurang memuaskan. Berkaitan pengesahan penyata kewangan kerajaan negeri dan agensi kerajaan negeri pula, Tan Sri Madinah berkata, setakat 21 November 2018, terdapat keseluruhan 325 penyata kewangan yang perlu diaudit dan telah disahkan iaitu kerajaan-kerajaan negeri 13, 151 badan berkanun negeri, 148 pihak berkuasa tempatan dan 13 Majlis Agama Islam Negeri. Laporan penuh boleh dilayari dalam laman web Jabatan Audit Negara di alamat tertera. Dan sementara itu, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang berkata beliau akan memberi penjelasan penuh mengenai 1MDB kepada jawatankuasa kira-kira wang negara PAC esok. Memetik laporan New Straits Times, beliau berkata biar mereka menghakimi selepas mendengar keterangannya. Baru-baru ini, pengganti beliau Tan Sri Madinah Mohamad tampil membuat kenyataan bahawa memang ada pindaan pada laporan berkenaan dibuat. Pindaan berkenaan menurut Tan Sri Madinah dibuat atas arahan Tan Sri Shukri Saleh yang ketika itu menjadi setiausaha sulit bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak. Arahan pindaan berkenaan katanya lagi dibuat pada 26 Februari 2016 atas alasan ianya sensitif dan untuk mengelak fakta diputar belit pembangkang ketika itu.
Seorang pekerja kedai mainan tidak menyangka kenderaan pelbagai guna Honda CR-V yang dipandunya adalah kenderaan klon. Dia mendakwa sedar mengenai perkara itu selepas ditahan oleh pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di kawasan pesisiran pantai Kuala Perlis. Lelaki berusia 30-an itu mendakwa kenderaan itu milik majikannya yang dipinjamkan untuk urusan kerja sejak 2 minggu lalu. Berapa lama dah pakai? 2 minggu. 2 minggu ada. 2 minggu lebih. Tak. Okey bagi bukan dia beli. Bagi pakai dari kedai. Difahamkan lelaki itu dalam perjalanan dari Pulau Pinang ke tempat kerja di Kuala Perlis. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu sebab road tag, physical road tag tu ada. Tapi mungkin dia buat salinan road tag. Dia boleh buat salinan road tag, so dia boleh guna. Jadi tapi bila kita tembak fizikal kenderaan, nombor chassis dan data yang berdasarkan rekod JPJ, memang kita suspek dia kenderaan kelon dah. Dan tengok dari segi fizikal dia pun memang kenderaan tu kita suspek kenderaan kelon dah. Menurut Syarul, kenderaan terbabit akan disita pihak JPJ. Mengikut rekod sepanjang 2018, sebanyak 12 kenderaan klon ditahan dan disita JPJ Perlis. Dalam operasi bermula 4.30 petang hingga 8 malam semalam, sebanyak 740 kenderaan diperiksa dan 270 notis saman dikeluarkan. Tiada lesen memandu dan cukai jalan tamat tempoh adalah antara kesalahan paling banyak dikesan. Operasi diadakan di 2 lokasi berbeza, di Kangar dan Kuala Perlis, membabitkan 46 pegawai dan anggota dari unit penguatkuasaan bermotosikal UPB JPJ Perlis dengan dibantu anggota dari Ibu Pejabat JPJ Pulau Pinang dan Kedah. Laporan Dewan Rakyat. Antara yang menarik dibincangkan hari ini, isu 1MDB akan dimasukkan dalam subjek sejarah. Juga SKMM melaksana pelbagai inisiatif elak monopoli syarikat penyiaran sedia ada dan 14,868 pegawai kontrak kerajaan dilantik sehingga 9 April 2018. Dan untuk laporan lanjut kita bersama Juliana Syarin di Parlimen. Silakan Juliana. Azlianti, Kementerian Pendidikan dimaklumkan akan menubuhkan jawatan kuasa penambahbaikan kurikulum dan buku teks sejarah. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata untuk tujuan itu pihaknya mengadakan beberapa siri wacana dengan tokoh sejarawan bagi mendapatkan perspektif sejarah yang lebih naratif, yang lebih segar dan produktif. Saya masih ingat ketika saya bertemu dengan Allahyarham Muzaffar Taib, antara penulis sejarah, dan dia sendiri penulis buku teks sejarah zaman saya, dan dia mengatakan terlalu banyak propaganda di dalam sejarah rasmi yang diterbitkan. Jadi apakah usaha kerajaan supaya naratif ini lebih adil? Kita tak nafikan peranan orang seperti Dato' On dan juga Tunku Abdul Rahman, tetapi kita juga kena berlaku adil kepada tokoh-tokoh lain yang terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan. Itu naratif penceritaan sejarah itu sendiri. Ini perlu dibentuk melalui media umum. Ini perlu dibentuk melalui wacana-wacana umum. Kita berasa bertuah kerana di era Malaysia baru tidak ada lagi sekatan untuk perbincangan umum demi membicarakan isu-isu yang berkait rapat dengan rakyat. Dan kita menggalakkan bukan sekadar media, semua masyarakat, pertubuhan masyarakat sivil dan semua pihak untuk turut terlibat di dalam kita membicarakan, di dalam kita membincangkan isu-isu yang boleh membentuk naratif baru ke arah Malaysia yang lebih maju, Malaysia yang lebih bersatu dan Malaysia yang mengangkat perpaduan negara dan perpaduan rakyat sendiri. Jelas beliau lagi jawatan kuasa itu akan bekerjasama dengan jawatan kuasa sedia ada di bawah kementerian. Katanya proses penggubalan kurikulum sejarah melalui penentuan yang ketat oleh panel pakar rujuk kurikulum dan buku teks sejarah akan berasaskan pemilihan tema-tema tertentu, iaitu peristiwa yang dipelajari dan dikaji secara kronologi mengikut garis masa peristiwa yang berkaitan era, bukti dan jangka masa yang tepat tentang sejarah negara. Tambahnya, kurikulum yang sedang diguna pakai ketika ini merupakan kurikulum baharu yang bermula sejak 2017. Dalam perkembangan yang sama, Dr. Mazli memaklumkan bahawa isu One Malaysia Development Berhad 1MDB akan dimasukkan dalam sukatan pelajaran subjek sejarah itu.
dan apakah tajuk-tajuk dan fakta sejarah yang menjadi kontroversi dalam negara kita ini. Dan satu lagi, setakat berapa tahun suatu perkara itu boleh dianggap satu sejarah dan boleh dimasukkan dalam subjek sejarah. Saya amat bersetuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Puan Tian tentang sesuatu kesilapan dalam sejarah perlu dipelajari agar tidak diulangi. Saya boleh memberikan jaminan bahawa isu 1MDB akan dimasukkan dalam sejarah Malaysia supaya generasi ke depan tidak akan mengulangi. Begitu juga dengan jenayah besar yang dilakukan oleh ahli politik di dalam menyamun harta 1MDB, hutang cuma 31, aset 42 bilion, hutang 31 bilion masuk dalam sejarah. Itu masukkan juga dalam. Begitu juga sejarah yang menyatakan bahawa khazanah negara telah disamun oleh pemimpin akan dimasukkan dalam sejarah juga. Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah melakukan pelbagai inisiatif bagi membantu mana-mana syarikat penyiaran yang berhasrat untuk memberi perkhidmatan penyiaran di Malaysia secara komersial. Timbalan Menterinya Idin Shazli Shif berkata ini termasuk bagi memperolehi lesen penyedia perkhidmatan aplikasi kandungan individu CASP dan hak penyiaran untuk menandingi monopoli syarikat penyiaran besar sedia ada agar rakyat mempunyai lebih banyak pilihan. Untuk memberikan perkhidmatan penyiaran boleh mengemukakan permohonan lesen CASP kepada SKMM bagi tujuan penilaian oleh SKMM untuk membuat syur kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi permohonan lesen CASP adalah berdasarkan kepada kriteria yang mematuhi peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM sebagai badan kawal selia tidak menjalankan peranan untuk memasar atau mempromosikan lesen-lesen di bawah Akta Komunikasi Malaysia 1998. SKMM juga jelasnya bercadang untuk menjalankan satu kajian secara holistik mengenai ekosistem industri penyiaran di Malaysia, khususnya bagi pemegang lesen CASP pada tahun 2019. Sehingga 30 November lalu, terdapat 35 buah syarikat telah diberikan lesen CASP oleh SKMM untuk menawarkan perkhidmatan penyiaran televisyen melalui pelbagai platform seperti satelit, penyiaran bebas ke udara FTA, protokol internet IPTV serta penyiaran digital television broadcasting. Daripada jumlah itu, sebanyak 4 syarikat menyediakan perkhidmatan penyiaran TV melalui platform satelit. Selain Dewan Rakyat, Dewan Negara juga mula bersidang hari ini sehingga 20 Disember nanti. Dan ketika ini Dewan Rakyat sedang berhenti berehat dan akan bersambung semula jam 2.30 petang nanti. Sekian dulu laporan daripada Parlimen. Kembali semula ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Juliana atas laporan anda itu. Kita ke laporan berikutnya. Nilai kemanusiaan dan perjuangan menjadi mesej di sebalik teater pokok yang bakal menemui peminat seni bermula Jumaat ini. Teater berkenaan menggabungkan karya tokoh korporat, wartawan dan sastrawan Tan Sri Johan Jaafar dan pengarah terkenal Yue Haji Syari. Pokok yang akan dipentaskan sehingga 16 Disember adalah naskah yang pernah disiarkan dalam majalah Dewan Sastera September tahun lalu. Karya terbitan Balang Rimbun Sdn Bhd membariskan pelakon hebat tanah air seperti A.B. Saiful, Haliza Misbun, Rahim Jalani dan Buyung Sazdar. Kalau tengok naskah ini, dia memperkatakan tentang kekuatan seseorang itu yang telah punah atau mencari kekuatan. Pokok mengisahkan wanita gelandangan Mardiah yang syarat mengandung dan suaminya Darwish meneruskan hidup di sebuah pondok di bawah sebatang pokok. Peranan saya sebagai Mardiah, seorang bekas banduan yang menunggu masa saja untuk melahirkan. Dia berdepan dengan konflik yang mana konflik yang disebabkan oleh Tok Kaya. Kehadiran Tok Kaya ini telah menyebabkan Mardiah berada dalam situasi yang sangat melelahkan. Darwish ni sebenarnya dia seorang
yang penyayang sebenarnya, penyayang pada isteri dia, dan begitu dia kerana salah satunya kerana Mardiah sanggup menerima dia walaupun dia kodong sebelah kaki, ya. Pokok akan dipentaskan di Auditorium Dewan Bahasa dan Pustaka di BP pada jam 8.30 malam. Namun terdapat 4 pementasan pada waktu siang iaitu pada 8, 9, 15 dan 16 Disember jam 3 petang. Tiket dijual pada harga RM30 dan RM50. On the next Ringgit Sense Plus, we're going to tell you how to book your hotel and flights for your next vacation. How much are families spending this holiday season? What are the best rooms to book for those traveling with small children? What is the baggage allowance for kids? The answers on Ringgit Sense Plus, Monday, 6 p.m. Petron Malaysia menjangkakan pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2019 untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Ketua Hal Ehwal Korporat Zaimi Harun berkata, Petron Malaysia bakal mengumumkan berita, program dan rakan kongsi baru untuk lebih berdaya maju pada tahun depan. Dalam satu kenyataan, Petron berkata pihaknya sedang berusaha berkembang selaras permintaan yang meningkat dengan 620 stesen dan jumlah stesen dijangka berkembang dengan pesat. Jumlah peningkatan stesen minyak itu akan tertumpu di pasaran yang lebih besar terutamanya di Lembah Kelang, Pantai Timur Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Selain kerjasama dengan komik Marvel, Petron Malaysia mempunyai kerjasama dengan program Enrich Malaysia Airlines dengan WeChat Pay Malaysia untuk menawarkan pembayaran e-wallet di stesen perkhidmatannya. Petron Malaysia adalah pemimpin dalam pasaran minyak hiliran Malaysia yang menghasilkan pelbagai jenis bahan api yang diedarkan melalui 8 terminal yang terletak di seluruh negara. Bursa Malaysia dan nilai mata wang negara diniagakan tinggi hari ini. Prestasi memberangsangkan itu pasca sidang kemuncak kumpulan 20 G20 selepas persetujuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk menghentikan seketika perang perdagangan. Sehingga 12.30 tengah hari, indeks FBM KLCI naik 15.93 mata kepada 1,695.79. Dalam pada itu, nilai ringgit pula diniagakan tinggi berbanding dolar Amerika pada 4.176 daripada 4.182 Jumaat lalu.